with you. You're not afraid of the dark, are you? Selamat Hari Raya. Hi, Assalamualaikum semua orang. Kembali Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. Guys, kita dah habis berpuasa selama sebulan dan sekarang kita menyambut Syawal. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Kita salam online virtual gitu. So tahun ni korang raya dekat mana? Cuba komen down below. And tema warna baju raya korang tahun ni warna apa? And raya dekat mana? Sebab raya kedua kamu balik kampung dekat Melaka. Kot-kot lah boleh datang beraya ke kan? So disebabkan hari ni hari raya pertama, jadi Kama pun buat video pakai baju hari raya lah. Dan disebabkan hari raya pertama juga, Kama ada kisah seram yang nak kongsi dengan korang tentang hantu raya. Okay, so kita bawa balik mood seram tu guys. Korang pernah dengar tak hantu raya kan? Waktu Kama kecil-kecil dulu, bila puasa je dia macam rasa lega. Oh, setan semua tak ada. And I thought hantu-hantu pun semua tak ada. Tapi bila nak raya tu Kama macam dah susah hati sebab Kama terfikir ada hantu raya tau. And hantu raya tu, untuk pengetahuan korang kan, dia adalah spesies jin belaan juga tau, ataupun orang kata saka lah. Dia ni famous dengan orang kata boleh menyerupai tuan badan dia. Siapa yang bela hantu raya ni, hantu raya tu memang boleh menjelma dalam keadaan rupa yang sebiji macam tuan dia. Dan kalau saka ni tak dibuang kan, hantu raya ni tak dibuang, bila tuan dia mati, dia akan mencari tuan yang baru. Dan disebabkan itu dia mengacau seluruh keluarga waris tuan dia yang sebelum ni yang masih hidup. Bahaya kan? Actually bela mana-mana saka memang bahaya lah, and salah dalam agama Islam. So dia macam saka lah, cuma hantu raya itu adalah gelaran dalam masyarakat Melayu. So Kama intro dululah kat korang kan apa itu hantu raya. Sebab kisah yang Kama nak cerita sekejap lagi tentang pengalaman seseorang ni bercinta dengan orang yang membela hantu raya. So korang dah ready ke belum? Jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So kisah ni Kama terbaca dekat satu website internet ni. Okay, Kama bagi nama pemilik kisah ni Farah, bukan nama sebenar. So Farah ni sebenarnya girlfriend kepada lelaki tu, dan kisah ni terjadi pada tahun 2000. Waktu tu Kama baru lahir. So perempuan ni adalah kenal dengan seorang lelaki ni, which is dia punya boyfriend lah kan. And diorang bercinta macam pasangan biasa. Kadang-kadang pergi keluar, pergi makan, pergi jalan-jalan. Dan padahal diorang berdua ni asalnya kawan, macam kawan biasa macam tu lah. And then diorang bercinta. Sampailah hubungan mereka semakin serius. Dan jarak usia antara Farah dengan boyfriend dia tu, waktu tu Farah berumur 20 tahun dan boyfriend dia berumur 23 tahun. So selepas setahun diorang ni bercinta, Farah ni dia mula rasa sesuatu yang pelik terjadi dekat diri dia. Dia rasa macam setiap kali diorang ni pergi dating kan, dia rasa macam ada sesuatu yang memerhatikan dia. Lepas tu setiap kali dia nak tidur, mesti dia kena tindih. Maksudnya bila nak tidur tu rasa macam kena hempap, rasa badan terkunci, rasa macam orang peluk kuat-kuat time tidur. Dan pernah juga satu ketika ni antara pengalaman Farah yang waktu dia tindih tu dia memang tak boleh lupa lah. Dalam banyak-banyak dia kena tindih tu, yang ni yang paling seram. Sebab waktu dia kena tindih tu, dia ternampak ada satu lembaga hitam seperti seorang nenek tua tengah merangkak
dekat atas badan dia. Dan sejak daripada malam tu, memang kerap sangat benda-benda macam ni terjadi dekat Farah. Sampailah waktu dia nak mandi pun, dia rasa macam ada lembaga hitam tu berdiri dekat belakang dia, tengah tengok dia. Tapi bila dia toleh ke belakang, toleh kiri kanan, tak ada siapa-siapa pun. So dia fikirlah, mungkin ni mainan perasaan kot, aku je kot yang rasa takut lebih-lebih ni. Jadi disebabkan tu, dia cubalah kan bercerita dekat boyfriend dia. Dia sejak-sejak ni dia rasa macam ada sesuatu yang tak kena lah. Tapi boyfriend dia just nasihatkan dia supaya dia solat dan berdoa. Bila kita dengar macam, baguslah, betul lah apa boyfriend dia tu katakan. Dekatkan diri dengan Allah, semua tu mungkin tu just mainan perasaan ke apa. Jadi disebabkan tu, Farah pun tak syak lah apa-apa kan. Dia just fikir, entah sebab faktor usia kot. Dia rasa macam benda ni gangguan sebab orang kata umur 20-an tu, orang kata anak dara kan. Bukan setakat manusia je, jin pun suka. So selepas 2 tahun guys, 2 tahun diorang ni bercinta, sampaikan dah jumpa family belah lelaki tu, family belah perempuan tu, dan keluarga boyfriend Farah ni pun memang terima, suka dengan Farah. Dan sampailah pernah satu hari tu, boyfriend Farah ni dia kena kerja outstation tau. Dalam beberapa hari macam tu, diorang punya rapat dengan keluarga boyfriend Farah ni. Mak boyfriend dia tu suruh Farah bermalam dekat rumah teman mak dia ni seorang-seorang kat rumah kan. Jadi mak dia bagi bilik yang besar. Bilik tu ada dekat depan sekali dalam rumah boyfriend Farah ni. Dan bilik tu kosong. So orang kata memang bilik tu bilik tetamu kot, tapi jarang ada tetamu masuk dalam rumah tu. So Farah masuk selepas rumah tu dah beberapa lama dikosongkan. So nak dijadikan ceritanya, Farah pun bermalam lah dekat rumah family boyfriend dia tu. Boyfriend dia tak ada lah, boyfriend dia pergi outstation. So dalam rumah tu ada dia dengan mak boyfriend Farah sahaja. Tengahlah Farah nyenyak tidur dalam bilik tu, tiba-tiba dia dengar suara lelaki berbisik dekat telinga dia. Korang tahu tak lelaki tu cakap apa? Dia panggil nama Farah. Dan suara tu memang betul-betul kat tepi telinga dia. Suara tu panggil nama dia berulang-ulang kali, dan sebab terlampau takut si Farah ni, dia tak berani langsung nak buka mata, nak tengok siapa yang panggil nama dia tu. Sampailah suara tu hilang sendiri. Barulah dia buka mata perlahan-lahan dan dia tengok sekeliling bilik dia, tapi tak ada siapa-siapa pun. Makin cuaklah dia nak tidur kan. Jadi dia terfikirlah, siapa lagi lelaki kat dalam rumah ni? Sebab suara dia dengar tu suara lelaki kan. Sebab apa yang Farah pasti, yang tinggal dekat dalam rumah tu cuma mak boyfriend dia dan boyfriend dia sahaja. So kalau lelaki dalam rumah tu ada boyfriend dia je, ayah dia ke, abang ke, adik ke, tak ada. Jadi siapakah suara lelaki yang berbisik dekat dia malam tu? Lepas tu dia cubalah tidur sampailah pukul 4 pagi. Dia rasa macam nak pergi toilet tau. Kedudukan bilik dia tu betul-betul menghadap dengan meja makan dekat dapur. Bila dia buka je pintu, tiba-tiba dia ternampak kelibat yang sebiji macam boyfriend dia, tapi dari belakang tau kelibat tu. Jadi dia pelik lah, macam mana pula boyfriend dia ni ada dekat sini, sedangkan boyfriend dia kan pergi outstation, tak ada dekat rumah. Nasib baiklah Farah ni dia tak tegur. Dia sangat-sangat takut, memang berderau darah dia, bulu roma semua naik. Dia terus masuk bilik, dia tutup kunci pintu, tak jadi pergi toilet. Sampai ke pagi, sampai ke subuh dia tak boleh tidur guys. Esok paginya dia call boyfriend dia, dia ceritakan semua yang terjadi malam tadi. And korang tahu tak apa boyfriend dia cakap? Tu mengigau tu. Tapi apa yang lebih menyeramkan lagi, selang sehari selepas kejadian dia bermalam dekat rumah family boyfriend dia tu, kawan sebilik dia, roommate Farah ni, tiba-tiba tanya dekat Farah, Farah, kenapa kau biar boyfriend kau tu masuk rumah? Rumah tu rumah bujang perempuan. So terkejutlah Farah, memang tak pernah pun. Selama ni kalau boyfriend dia datang pun just ambil Farah untuk keluar makan macam tu tau. Tak pernah lah sampai masuk ke dalam. So dengan yakinnya roommate Farah ni dia cakap, memang aku nampak boyfriend kau semalam dekat dalam rumah kita tu. Siap senyum tegur kita orang lagi. So Farah ni macam dah pisang kan, siap beramah mesra lagi boyfriend aku ni. So untuk kepastian, diorang berdua ni, Farah dengan roommate dia tadi tu, keluar nak pergi tengok sama ada betul ke tak ada boyfriend Farah ni dekat dalam rumah. Tapi bila diorang usah, boyfriend Farah dah tak ada. Lepas tu roommate Farah ni cakap lah, weh,
tadi memang betul-betul aku nampak boyfriend kau tu, dia tengah duduk dekat sofa tu tengok TV. Sejak daripada tu Farah rasa macam tak sedap hati tau, sebab dah banyak sangat kejadian pelik yang berlaku dekat diri dia. Bila dia cerita dengan kawan dia tu, rupa-rupanya benda ni dah lama, bukan Farah seorang yang kena kacau. Kawan serumit dia tu pun selalu nampak kelibat boyfriend dia ni dekat belakang rumah dia orang tau. Cuma dia tak berani je nak bagi tahu Farah sebab takut Farah ni terasa lah cakap apa kan. Sebab yelah, kalau kita jadi roommate dia pun kita rasa tak selesa. Kenapa ada boyfriend orang kat rumah yang ramai-ramai bujang perempuan ni kan. Jadi masing-masing jadi pelik lah. Kenapa selalu nampak kelibat boyfriend Farah ni dekat sekitar rumah diorang ni. Kadang-kadang diorang ternampak dekat masa-masa yang tak sepatutnya tau. Kadang-kadang pukul 5 pagi. Gila kau datang pukul 5 pagi kat rumah perempuan. Kadang-kadang pukul 11 pagi. 11 pagi tu pula waktu-waktu yang boyfriend Farah ni memang pergi kerja. Jadi diorang ni dah mula curiga yang kelibat diorang nampak tu sebenarnya bukanlah manusia, tapi ada something yang mistik berlaku. So atas nasihat roommate Farah ni, nasihatlah Farah ni untuk jumpa ustaz untuk dapatkan kepastian penjelasan. Jadi bila Farah dapat jumpa seorang ustaz ni, dia pergi berubat, dan terkejutnya sebab ustaz tu cakap boyfriend dia ni memang ada mendampingi saka, which is hantu raya. Dari cerita ustaz tu, hantu raya tu pun suka dekat Farah macam mana boyfriend dia tu sayang dekat Farah. Sudah. So disebabkan itulah hantu raya tu sentiasa menjaga Farah ni bila Farah ni tidak bersama dengan boyfriend dia. Dan apa yang paling kecewanya, boyfriend dia ni memang dah tahu yang dia membela saka hantu raya. Jadi disebabkan tu Farah rasa macam teraniaya, tertipu, kecewa dengan boyfriend dia sendiri. Sebab boyfriend dia tahu, tapi selama ni bila dia cerita-cerita tu, boyfriend dia macam tak nak cakap kan. Dia just tak, itu mengigau je lah, apalah. Jadi ustaz tu nasihatkan dekat Farah ni suruh tinggalkan kekasih dia tu untuk mengelakkan kemudaratan. Risau sebab tak boleh nak tinggalkan kekasih dia tu on the spot macam tu tau. Takut ada benda lain yang teruk lagi terjadi. Kok boyfriend dia ni pergi hantar pula satau ke apa kan. Farah ni dia kena cari alasan yang kukuh untuk berpisah dengan boyfriend dia tu. Dan korang tahu tak, benda ni berlaku selama 3 bulan. 3 bulan ni, waktu ni Farah memang dah tak ada perasaan sayang dah dekat boyfriend dia. Tapi apa yang dia rasa adalah takut. Yelah weh, kau keluar pergi makan apa semua, boyfriend kau tu mendampingi saka, which is saka dia tu, hantu raya tu suka dekat kau juga. Siapa tak cuak weh. So Farah cuba cari alasan sepanjang 3 bulan tu. Dan kebetulan waktu tu adalah seorang perempuan ni, warga asing kan. Dia macam suka mesej boyfriend Farah ni. So disebabkan itu Farah ambil alasan tu untuk berpisah. Dan syukur Alhamdulillah dia berjaya menjauhkan diri daripada boyfriend dia tu. Dan mereka dah berpisah. Yelah, korang bayangkan kalau diorang dah sampai hubungan serius nak berkahwin tu, korang terpaksa hidup dengan hantu raya dia juga tau. Kira macam dah ada 2 suami pula. Dan orang kata hantu raya ni jin yang bernafsu. Dan korang pernah dengar tak ada orang kata dia mengandung anak jin kan? Baru-baru ni ada yang viral pasal dia selalu mimpi ada bayi hitam tengah menyusu dia lah. Gitu kamu tak cakap lah saka hantu raya, tapi nak cakap yang jin ni bernafsu juga. So selepas beberapa tahun, Alhamdulillah Farah ni dia jumpa jodoh dia dan berkahwin dan dah ada 2 anak dah. And apa message yang kamu baca daripada cerita ni, dia kata pada lelaki di luar sana, please lah, kalau korang tak nak bermadu dengan hantu raya, elakkan membela hantu raya. Bela hantu raya ni korang kena bagi makan. Yelah, kita bela saka kan, kena bagi dia makan lah. Kadang-kadang minta kambing lah, ayam hitam lah, macam-macam lah. So menyusahkan je kan. Itulah kisahnya untuk hari raya ni. Aduh, kamu rasa kamu tak nak lama-lama lah cerita pasal hantu raya ni. Baik kamu pergi makan biskut raya tu. So kamu rasa itu sajalah video untuk hari ni. And di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada semua umat Islam. So thank you dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.